sambutan Hari Pahlawan 2023. Kampung Tanduo, Lahad Datu, Sabah. Bermula dengan insiden tersebut, ianya berterusan ke beberapa buah kampung hinggalah ke lorong 5 perkampungan air Srijaya Simunul yang telah bermandikan darah apabila 6 pegawai polis terkorban dalam mempertahankan kedaulatan negara dari serangan pihak Royal Sulu Force. Rentetan dari peristiwa itu, serangan RSF yang berlaku di Kampung Simunul yang diketuai oleh Imam Tua Panglima AB telah menyaksikan kumpulan tersebut merancang untuk menyerang Ibu Pejabat Polis Daerah Semporna. Ianya adalah tindak balas terhadap krisis yang tercetus pada 1 Mac 2013 di Lahad Datu Sabah, dan ketika itu ianya terus menjadi perhatian rakyat Malaysia. Kumpulan tersebut merancang untuk menjadikan ahli keluarga IPD Semporna sebagai tebusan, menawan IPD Tawau serta menyerang Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah. Mereka juga merancang untuk meletupkan jambatan pegagau bagi memutuskan bantuan pasukan keselamatan yang akan diberikan dari Lahad Datu dan Tawau. Supaya kita pakai plan baru. Adik-beradik kita dah bertempur di Tanduo. Mereka dah habis. Kita kena rancang semula. Bang Biat tu oleh negara. Kalau begitu, apa perancangan Panglima? Dungu kamu kata, unsur mainan, atu hari bulan, ataku nak tahu nak in polis stesen Sampurna. Kau orang kata ni sinapang. Mga pamilya nila, inang nak tahu station. Dengar sini semua. Esok pagi 3 hari bulan kita serang Balai Polis Semporna. Rampas semua senjata. Jadikan keluarga mereka sebagai tebusan. Satu takliman khas perancangan pihak cawangan khas Iwan Polis Diraja Malaysia yang diketuai oleh Superintendent Ibrahim bin Lebar telah diadakan di Hotel Seafest Semporna bagi mengkoordinasi pasukan penangkap dan pointer dalam operasi di Kampung Simunul tersebut. Assalamualaikum tuan-tuan. Kita dapat maklumat kedudukan RSF yang dipercayai berada di sebuah rumah di Kampung Simunul. Tuan Hasnal dapatkan kedudukan RSF. Terima tuan. Tuan Michael, ketuai tim tangkapan. Terima tuan. Pada jam kira-kira 16.30 hours, pasukan penangkap yang diketuai oleh ASP Michael Anak Padil, Ketua Cawangan Khas Daerah Semporna, dengan dibantu oleh anggota IPD Semporna serta Company Bravo Battalion 14, pasukan gerakan AM PGA yang berpangkalan di Semporna telah diatur gerak bagi memulakan operasi mengesan kedudukan Panglima Imam Tua dan pasukan RSF yang lain. Dengan bantuan teknikal Iwan iaitu Inspektor Aswad dan Inspektor Azra, kedudukan rumah Panglima Imam Tua AB dan RSF berjaya dikesan. Makcik, kamu kenal ke lelaki yang ada songkok tu? Tidak, aku kenal lelaki tu. Baru 1 bulan saja diorang di sini tu. Diorang tinggal sini? Tidak juga, tapi hari-hari lah aku nampak diorang di sini. Imam juga tu. Inspektor Muhammad Hasnal telah bertindak memaklumkan kepada Superintendent Ibrahim bin Lebar dan ASP Michael Anak Padil mengenai kedudukan RSF. Markah cari dari Sierra Bravo. Kedudukan RSF dikesan pada rumah nombor 1 hingga rumah nombor 3. Kelihatan lebih kurang 5 ke 6 orang dalam rumah. Terima kasih. Sierra Bravo 3 Oscar Charlie, terima. Boleh
Tuan, minta bantu abang. Saya akan tembak. Sabar tuan, sabar. Mengucap tuan. Ambil yang mana? Mengucap tuan. La ilaha illallah. Allah. Berita pertempuran berkenaan telah tersebar luas dan di dalam situasi menunggu pasukan penyelamat, Inspektor Hasnal telah dihubungi oleh isterinya. Hello sayang. Hello. Abang kat mana? Abang okey tak ni? Abang selamat tak? Abang kat mana? Ya, abang okey. Selamat. Kalau tak, abang tak jawab telefon sayang, nanti abang call semula. Sayang tunggu abang ya. Baik abang. Baik. Balik cepat abang. Dalam situasi ini, 6 pegawai dan anggota terkorban, manakala 19 lagi pegawai dan anggota pasukan keselamatan terperangkap dan tidak dapat keluar dari situasi pertempuran kerana dikhawatiri saki-baki RSF masih berada di situ. Maklumat berkenaan situasi tembak-menembak yang berlaku di Kampung Simunul telah diterima oleh pihak IPD Sempurna. 1 pegawai dan 7 anggota pasukan gerakan AM PGA telah diarahkan untuk menuju ke Kampung Simunul. Gemparan AM IPD Sempurna dibunyikan. Pasukan PGA ini ditugaskan membuat kawalan keliling di persekitaran kampung air Simunul. Tugasan tersebut turut dibantu oleh Angkatan Tentera Malaysia dari 22 RAMD. Pada 3 Mac 2013, bagi melaksanakan misi menyelamat pasukan keselamatan yang terperangkap tinjauan udara menggunakan pesawat Ecural 355 November oleh pasukan gerakan udara turut dilaksanakan pada jam 07.00 hours. Seterusnya, taklimat operasi dan atur gerak tim sniper serta tim Combat Search and Rescue sisa dari unit 69 Komando Polis Diraja Malaysia memulakan operasi penyelamat. Oscar Bravo, this is Terawan. Laporan.
Ingat, satu kali lelaki terbaring di kawasan beranda rumah nombor 2 dan mengangkat pakaian menyerupai vest polis. Terima, over. Serawan Oscar Bravo, terima. Tango Kilo. Hasil operasi penyelamat, 3 mayat ditemui di beranda rumah. 1 mayat yang berpakaian hijau celorim PGA ditemui tanpa kepala. Sementara 1 mayat lagi mengenakan pakaian preman. Beberapa mayat juga dibiarkan hanyut di bawah rumah perkampungan air tersebut. Tindakan kejam RSF ini adalah bertujuan menimbulkan kegusaran, rasa gentar dan takut kepada pasukan keselamatan negara. Pertempuran berdarah ini telah mengakibatkan Inspektor Muhammad Hasnal telah mengalami kecederaan parah akibat 3 das tembakan di badan dan 6 kali tetakan di kepala dan tangannya. Manakala 6 pegawai polis Superintendent Ibrahim bin Lebar telah ditembak di dadanya, di bahagian perut dan ditetak di kepalanya. ASP Michael anak Padel juga ditembak di rusuk, di bahu dan di belakang kepalanya. Sarjan Detektif Baharin bin Amin pula telah dibelah kepala, dicungkil matanya dan perutnya, manakala usus dan hatinya dikeluarkan dari tubuhnya. Sarjan Abdul Aziz bin Sarikun pula telah ditembak dan kepalanya ditetak. Lance Corporal Muhammad Azrul bin Tukiran pula ditembak dan dipenggal kepalanya. Dan Korporal Sokongan Salam bin Togiran pula ditembak di bahagian leher dan ditetak di kepalanya. Inilah kekejaman yang dilakukan oleh pengganas-pengganas durjana. Semua wira-wira negara ini gugur di medan pertempuran. 6 RSF telah berjaya ditangkap, manakala 6 lagi RSF ditemui terbunuh di sekitar kawasan kampung tersebut. 2 lagi mayat ditemui di Pulau Bumbum dan Pulau Tawi-Tawi. Seorang lagi RSF
yang membawa senjata milik Lance Corporal Azrul telah melarikan diri ke surau kampung Sinalang dan telah dipukul sehingga mati oleh penduduk kampung. Ianya memberi gambaran betapa penduduk kampung tidak bersetuju dengan tindakan RSF dan menolak sekeras-kerasnya kehadiran kumpulan ini di bumi Malaysia. Keseluruhan operasi selesai pada 3 Mac 2013 jam 22.00 hours. Setelah memasuki kawasan perkampungan, sebelum bertindak, Superintenden Ibrahim Lembar berpesan, apapun yang akan terjadi, kita mesti lakukan. Dalam suasana kelam dan suram, ketika berkumandang azan Isyak, mereka menyusup meniti gerata usang, menggalas amanah, mengesan pertualang negara. Tiba-tiba meledak tembakan menggegar sepi. Terdengar jeritan, kami diserang. Suasana bertukar bingit dengan letusan hujan peluru. Lorong 5, perkampungan air Simuno menjadi medan pertempuran. Demi mempertahankan kedaulatan negara, mereka nekat bertempur meski rebah menggelupur. Tidak rela tanah ini dirampas petualang. Tidak rela kedamaian ini diguncang pendosa. Tidak rela bumi berdaulat ini dinodai petaka. Tidak. 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 Tidak akan berundur meski rebah menggelupur. Negara berdaulat ini harus dipertahankan. Kendati pun jawaban dari perjuangan adalah kematian. Seorang demi seorang mereka rebah dengan kesan tembakan bersarang di tubuh. Mereka dibunuh kejam, ditikam, ditetak, diparang. Mata mereka dicongkel. Lebih kejam, mayat mereka dibiarkan hanyut ke laut. Ayah, ketika itu adik masih kecil, Ayah.
adik bertanya kepada ibu, kenapa ayah tak kembali? Ibu terdiam dan memeluk adik. Mengapa mereka bunuh ayah? Adik sayang ayah. Adik rindu ayah. Adik rindukan pelukan ayah. Ayah. Kenapa mereka bunuh ayah? Kata ibu, ayah pergi berjuang kerana ayah sayang ke negara kita. Kalian gugur kerana sumpah setia. Kalian gugur kerana perjuangan Sang Saka Biru. Kalian gugur kerana kalian adalah pahlawan Simunul. Bersemadilah kalian dengan tenang. Kami, rakan seperjuangan, akan terus menggenggam erat ikrar taat setia kepada raja dan negara, walau nyawa menjadi galang ganti. Hadirin yang dihormati sekalian, sempena istiadat Perbarisan Hari Pahlawan tahun 2023 bagi mengenang jasa dan khidmat bakti para pejuang yang gugur di medan pertempuran, kami bawakan khas isteri, anak-anak serta ibu bapa kepada Allahyarham dan mendiang yang terkorban dalam pertempuran mempertahankan kedaulatan negara, diiringi oleh pegawai dan anggota pasukan penyelamat ketika kejadian sebenar. ACP Hisham bin Mahmud dari Unit Tindak Khas, ACP Syaiful Azmi Elias Hussein bin Omar dari Unit 69 Komando, Subtenen Andrew Gani Anak Jimmy dari Unit 69 Komando. Turut juga kami bawakan pejuang sebenar yang turut terlibat secara langsung pada hari kejadian. Dipersilakan ahli keluarga ACP Ibrahim bin Lebar, dipersilakan ahli keluarga DSP Michael Anak Padil, dipersilakan ahli keluarga Sarjan Meja Baharin bin Amin, dipersilakan ahli keluarga Sarjan Meja Abdul Aziz bin Sarikun, dipersilakan ahli keluarga Korporal Muhammad Azrul bin Tukiran, dan dipersilakan ahli keluarga Sarjan Sokongan Salam bin Togiran. Hari ini sebagai simbolik kepada perjuangan semua perwira yang terkorban ketika peristiwa berdarah di Kampung Simunul 2013, rakan-rakan seperjuangan DSP Muhammad Hasnal bin Jamil, ASP Muhammad Aswad bin Arsyad, ASP Khairul Nizam bin Hussein, ASP Azra Nur Syafri bin Ramli,
Sarjan Afian bin Petrus, Sarjan Zulhalif bin Milwan, dan Sarjan Muhammad bin Sani akan menyerahkan bendera Malaysia kepada ahli keluarga perwira yang terkorban. Hadirin sekalian, 10 tahun berlalu begitu pantas. Ahli keluarga yang ditinggalkan terus melayari kehidupan tanpa suami dan ayah tersayang. Kegembiraan mereka diragut, hilang sekelip mata, pincang dan keceriaan semakin suram. Namun kini, sebagai manusia yang menerima ketentuan qada dan qadar, kehidupan perlu diteruskan walau apa jua rintangan dan badai yang datang. Hanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan bagi memelihara insan-insan yang ditinggalkan. Moga suatu hari nanti legasi kepahlawanan Sang Saka Biru bakal digantikan. Hadirin sekalian, bagi yang telah pergi meninggalkan kita, marilah sama-sama kita sedekahkan bacaan umul kitab. Semoga roh para pejuang negara dicucuri rahmat serta ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah.